Jangan mengaji dengan Wahabi. Dah lah. Saya tak setuju. Pertama, banyak sangat mengecap lah orang yang Wahabi, Wasabi, sesat dan sebagainya. Cuba tanya satu ke majlis agama. Boleh tak istiakan seorang tu masuk neraka? Tentu tak boleh kan? Kerana di tangan Allah kan. Jadi apa gunanya memberikan semua takrif, dosa, pahala dan sesat? Apa ni kesudahan dia? Akhlak orang tu baik tak? Bolehkah kita menjamin seorang yang mengaji, menuntut kat madrasah sampai besar jadi ustaz akan menjadi seorang yang baik? Tidak akan pecah amanah? Tidak akan rasa diri dia dah selamat? Sombong? Tak ada jaminan. Kalau sesiapa mengajar kita, saya terbuka. Saya minat antara ulama yang saya paling minat dalam negara, saya dah selalu sebut, Dr. Mazhar. Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Bukan kerana dia mufti Perlis. Tak ada. Kerana kandungan dia. Dulu kandungan dia saya tak berapa setuju kerana dia ada kadang-kala mencemur orang dikatakan aliran Sunni lah. Ya. Saya biasa dengan Ustaz Mohib Kauli, pernah jumpa dia daripada Syria yang baru ni diisytiharkan sesat. Saya suka kat dia kerana sebagai guru, kerana dia boleh beritahu dengan rendah diri, bahasa Arab, dia tak sombong. Walaupun saya panggil dia Wasabi yang Salafi. Saya sedih dan kecewa dia diisytiharkan sesat. Saya dengar penyampaian dia, saya bertambah ilmu. Kita tentu sekali diberi akal fikiran. Kita menuntut dengan sesiapa. Dan kalau kita tak bertanya, tak gunakan akal, tak ada nilai. Kalau kita belajar dululah sekolah-sekolah rendah akan jawab cara objektif. Tapi lebih matang sampai level SPM, level university, dia banyak menulis, banyak berfikir. Banyak contoh matematik kalau kita jawab 2 campur 2 ialah 4, 2 campur 3 ialah 5, kita dapat separuh markah je. Tapi kalau kita boleh tunjuk bagaimana kita sampai 5 itu, kita dapat lagi markah separuh. Kerana agama pun sama. Agama ni saya dah selalu kata dia terlalu banyak menghafal, tidak ada pemahaman. Dan kalau kita tengok Al-Quran, dia kitab fahaman. Dia kitab membawa usul. Ayat mula turun dah suruh berfikir. Ya? Bila beritahu malaikat saya nak buat khalifah muka bumi, dan mereka tanya balik Allah, kenapa jadikan pengganti padahal kita tahu dia akan buat kerosakan, yusidu fil ard. Ya? Banyak ayat. Fabi ayalai rabbikuma tukazikban. Dan apa di antara nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan? Allah bercakap dengan manusia. Kalamullah. Ya? Jadi dia proses percakapan. Harus ilmu itu proses interaksi. Jadi sesiapa pun, kalau Yahudi dekat dengan saya, dia mengajar tentang ilmu harf, bahasa Yahudi, Arab, Ibrani ke, saya akan pergi. Ada pensyarah Yahudi di UC Al-Azhar, di UIA. Ya, orang Kristian, orang pakar, orang bukan Islam mengajar topik Islam, sejarah Islam, tasawuf pun ada. Kepada saya tak salah, belajar daripada sesiapa pun tak salah, kerana guru ni Allah. Ya, dia memberi kita maklumat. Sekarang kita pergi online, TikTok, swipe sini, swipe sana, 99% sumber berita bukan Muslim. Macam orang kata salib, orang sensitif dia pakai salib. Tak boleh pegang makanan, rasa tak suci. Dari mana datang ajaran tu? Itu betul ajaran kolot dan sesat. Tak ada ilmu, kita jahil. Jadi kenyataan tu, terima kasihlah, bukan orang tu lah, tapi kenyataan ini menutup minda kita. Kita mesti terbuka. Ya? Kalau ada Syiah di sini, ada tarikat di sini, ada Ahmadiyah di sini, ada Bahullah di sini, saya tak ada masalah. Saya pergi dengar, saya akan tanya. Mormon, saya pergi tanya Mormon. Di Vietnam saya jumpa lah Mormon. Kristian. Kalau dia tak terbuka, saya tak kisahlah orang bangsa apakah, agama apakah, kalau dia emosional ke apa, saya tak mau layan lah.
Tapi kalau dia minat berbincang, saya pernah bincang dengan orang komunis, orang sosialis tentang tujuan hidup, falsafah hidup. Saya baca banyak buku, saya akan bincang topik-topik. Contohnya Jalaluddin Rumi, puisi sajak Jalaluddin Rumi masyhur di barat, di Afrika Selatan, orang putih, rumah dia, saya atas kapal lah saya jumpa dia ada buku tu, poetry, poems of Rumi. Rumi lah, ahli tasawuf masyhur Islam daripada Iran. Ya, saya akan bincang lah. Kerana kita bertujuan tak dakwah. Bagaimana kita nak berdakwah kepada orang kalau sumber ilmu kita terhad, terlalu terhad. Saya baca banyak ada orang kata bagus apik ni, mendalam, meluas. Saya tak puas hati. Setiap hari saya nak belajar lagi, saya nak baca lagi. Orang kata boleh sesat. Tak boleh lah. Saya dah round dunia 41 negara. Kebanyakan negara ni bukan Islam. Sampai pergi Latin Amerika, tengok pakaian mereka menjolok mata. Wanita terus datang peluk saya tanpa warning. Apakah saya sesat? Ya. Jadi apa bahaya tentang Wahabi? Dia gerakan yang dia dakwa diri dia membersihkan. Memang zaman dulu orang banyak bertimbun kat kubur-kubur. Kaabah ada 4 mazhab, 4 imam berasingan bila solat. Dia satukan jadi satu imam. Satu bagus. Apa yang tak bagus? Okey, ilmu dia mengenai akidah. Saya tanyalah orang Sunni, apa yang salah tentang Wahabi? Pasal fiqah ke? Nabi tak buat ni talqin, doa, kunut kan benda suruk lah kan, tak payah gaduh lah. Oh, mereka kata akidah, cara mereka menjisimkan Allah. Sampai kita tanyalah bab tu. Saya tak sempat nak tanya dan tenang habis-habisan. Saya ada dengar lah online tu jawab. Dan saya tahu masalah mereka ni. Bila kata Allah ada tangan, jangan tanya lebih lanjut. Itu tak bagus lah. Tak patut. Mesti orang boleh tanya, macam mana tangan Allah? Jadi, bolehlah kita takwilkan. Macam tangan kita ke? Tak adalah. Tak boleh macam tangan kita. Perlu dijelaskan. Orang kata Allah tak sebut, tak perlu takwil. Jadi, apa ilmu Wahabi sebenarnya? Dia pun takwilkan juga. Iaitu dia jangan takwilkan. Dia pun buat keputusan. Kerana apa? Tak ada orang tahu hakikat. Tak ada orang betul naik khasyaf ke khasyaf pun dia tak boleh cerita kat orang. Ini bahasa dimensi lain kan. Jadi masalah tentang Wahabi ni sudah diketahui umum. Semualah ajaran sesat yang dia cerita orang kata Ayapin ke apa, sudah didokumen. Akam ke sudah didokumen. Ahmadiyah ke, Bahullah ke, boleh baca, boleh google online. Mazhab-mazhab Kristian ke, Yahudi Bani Israel ke, sejarah dia ke, Khazar ke, google sekejap aja. Kalau kita tak dapat tahu, kalau orang beritahu, terima kasih lah. Kan kalau saya sesat, macam Ustaz Muin yang selalu tak ada berkuan, itu bagus. Orang tuduh dia wasabi, so what? Dia kata haramkan rokok, bagus juga. Itu pendapat dia lah. Menurut Buya Syakur, jangan paksa pendapat awak kat pendapat orang. Dan asal kita pun ikut rukun iman, rukun Islam sama, rukun ihsan. Jadi saya rasa kita dapat belajar banyak daripada kononnya ulama-ulama Wahabi ini. Cuma bila dia cuba hasut kita, jangan buat ni, jangan buat itu, saya tak follow. Saya nak doa kunut ke, saya punya pasal. Saya nak solat sunat banyak, saya punya pasal. Saya nak puasa banyak, saya punya pasal. Saya nak baca doa ke talqin ke kat kubur ke, kepada saya punya pasal lah. Mereka tunjuk saya senas yang kata masuk neraka ni. Masalah kita jahil. Kita nak kembangkan ilmu kita supaya kita tenang. Jangan melatar, nampak salib aja trigger. Tak ada benda salib tu. Tapi tengok Chelsea ke, pakai jersey ke, yang ada salib, tak ada benda pun, bersorak pula. Macam seolah dia kat England. So, shouldn't be lah. I mean, bukan saya troll saudara lah. Saya bukan kata saudara tak betul. Tapi kenyataan itu saya rasa menyekat lah. Be open lah. Jadi banyaklah kita boleh belajar, banyak benda saya belajar. Dan saya examine, buat saya pergi siasat. Dia kata Tuhan atas langit tu. Okey, aku siasat, betul lah ayat tu. Jadi saya tengok cara dia tafsir, saya tengok ulama Sunni cara mereka tafsir. Dan ada Dr. Hani Achan tafsir langit tu tanda cahaya, tanda ayat. Adalah kita kembang ilmu. Jangan taksub, jangan takut, hanya Allah. Assalamualaikum.